Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat menyambut bulan Ramadan yang kesekian kalinya. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya. Alhamdulillah. Tadi saya nampak ada satu komen, Hafiz X-ITIS, apa khabar? Al-Hafiz Nordin daripada Puncak Alam. Thank you Al-Hafiz. Oi, kawan lama ni. Dari Kapar Kelang, terima kasih. Apa khabar 1G Red Venice? Dia dah keluar 22 hari bulan official lah. Dia keluar sehari sebelum tu, awal sikit. Tetapi 22 hari bulan official Ustaz 1G Allah telah dibebaskan. Sorry tuan-tuan. Saya punya stand ni tak apa elok sangat. 22 hari bulan ini telah dibebaskan Ustaz 1G, dan insya-Allah 29 hari bulan ni kita ada program live dan juga iftar live, tarawih dia macam ni. Maghrib, iftar, maghrib, tazkirah, isyak, kemudian kita ada live tarawih, kemudian live bersama dengan Ustaz 1G. Dan saya dah announce hari tu, ramai juga yang mendaftar, alhamdulillah. So buat masa ni dah penuh lah. Saya tak boleh nak open lagi, tempat pun agak tahat tuan-tuan. Dana pun dana sendiri je, dan derma pada tuan-tuan dan puan-puan juga. Terima kasih saya ucapkan. Dan terima kasih juga yang terus bersama dengan kita. So kenapa lewat malam ni? Satu, saya ada meeting lain tadi. Kedua, saya ada meeting pasal program Ustaz 1G ni lah. Pukul 11 tadi. Jadi hari ni saya lewat sikit pukul 12 insyaAllah. Jadi tolong tuan-tuan tolong share, tolong like, tolong subscribe. Siapa yang ada dekat YouTube, Facebook semua, tolong tap love. Tadi Belangkawi LTL Manjung dari Singapura. Terima kasih insyaAllah. Boleh tak cerita siapa Cikgu Bat ni? Dalam video lama banyak dia dengan Anwar, sekarang lawan Anwar pula. Syafiq Iskandar. Dia ni dulu bekas orang PKR. Dia bekas ahli keadilan PKR. Lepas tu dia khianat. Lepas tu dia masuk balik. Taklah masuk balik. Lepas tu khianat lagi. Tu dia kena buang oleh parti lah. Itu cerita dia secara pendeknya. Siapa nak tahu lebih banyak lah, lebih lanjut, kita berak borak-borak kedai kopi, bolehlah kita bincangkan. Okay, insyaAllah TL Brunei pun ada. Terima kasih orang Brunei. Thank you. Manjung, terima kasih. Thank you. Kebun Sudut, thank you. Selalu update political news. Terima kasih insyaAllah. Dia biasalah apa nama dia, Kak Yung Wati official. Dia geng Wala On. Kerja dia adalah untuk tugas dia dalam WhatsApp group dia orang. Okay, Iswar dia dah live, maki dia. Itu kerja dia. Jadi tuan-tuan tak tahu, semakin banyak mereka komen, dia sebenarnya menaikkan lagi engagement saya. Tetapi untuk tuan-tuan, semakin banyak tuan-tuan share, dia akan menaikkan lagi live view yang kita ada. Jadi sebenarnya baik untuk kita share sebenarnya, untuk memastikan bahawa kalau diorang akan report live saya, dia akan report. Dan biasalah dia nak report tu, itu bagi saya tak pelik lah kan. Tetapi bagi kita pula, untuk mengelakkan perkara itu, report itu berkesan, kita share ramai-ramai, jadi report dia tu takkan berkesan. Itu je cara dia kan. Nak lawan dia orang mudah tuan-tuan. Kita maki dia pun tak guna juga. Dia orang dengan makian ni dah sebati. So the only way adalah untuk kita terus share. Tengok 21 orang dah share daripada 459. Apa kata share lagi, tuan-tuan pun sama. Yang ada dekat YouTube, Facebook semua, tolong share sekali. Terima kasih juga rakan-rakan yang ada di Facebook kita. Saya tak sempat nak baca yang Facebook punya apa orang kata, punya komen sebab dia tak ada masuk dalam sistem ni. Saya kena guna another system. Bila Facebook dah update, so dia punya apa orang kata, dia punya bendalah ni dia lain sikit. Jadi adalah dia punya tu. Thank you. Alright, terima kasih yang menonton kita. Tengok dia tengah. Azizan ada, Haji Bakil Haji Bakil, Ben Daniel, terima kasih yang share. Terima kasih juga kepada semua yang tap love, yang like pun sama. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. So malam ni insyaAllah kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama, Sanusi gagal jaga 24 orang. Macam mana dia nak jaga 2.2 juta orang? Puan kata Rafizi dan Padu gagal. Soalannya, Puan juga dalam kerajaan. So siapa yang gagal? Timbalan Menteri Ekonomi adalah ahli Parlimen GPS. Mengapa tidak mendapat penjelasan daripada Timbalan kalau tak nak minta daripada Menteri? Apakah Timbalan Menteri GPS gagal dalam usaha padu? Air di Kelantan PAS desak PMX bagi 500 juta janji. Dan bagaimana doktor kekalkan sektor awam, dan Fadilah Nafi
ada perjanjian dengan pembangkang dalam isu pembahagian apa-apa dana sekalipun. Okay. Baik, kita mulakan dengan yang agak kontroversi, bukan kontroversi, agak hebat juga diperkata lah, tentang masalah pekerjaan doktor, doktor yang bekerja ni tuan-tuan. Isu dia adalah, alamak, hilang ke suara aku ni. Jap. Alright. Okay. Okay. Alright. So suara okey, suara okey. Ya, saya betul sikit. Okey. Eltel daripada Poland. Poland pun ada. Baik. Suara dah okey dah? Suara tadi jauh, sekarang suara rasanya okey dah ni. Kenapa Atuk banyak diam? Bunyi sayup. Sayup Sekejap. Gujarat. Biar betik. Okay. Alright. Check. 1, 2. Check. 1, 2. Tak okey lagi. Okey suara bro. Suara tak jelas. Macam dalam kelambu. Yang mana satu ni? Okey ke tak okey ni? Yang dekat TikTok okey. Yang dekat TikTok okey. Ni yang dekat online ni. Buat kedatangan hadiah jemaah tadarus malam ni sambil dengar cerita berada ni. Okey, bagus. Oppo kata hantu gigi semalam fitnah orang Melayu baling kepala babi di masjid. Busuk hati dia ni. Fitnah orang Melayu baling kepala babi di masjid. Dia bukan fitnah. Dia cerita tu memang betul-betul berlaku. Cuma Oppo ni sebab dia budak, so dia tak tahu cerita ni. Kan dia budak lagi, dia tak tahu cerita ni berlaku. Okey, sekarang suara okey je, itu jelas. Okey, itu okey Langkawi, suara okey. Alright, cantik. Baik, ini saya adjust sikit angle dia. Jadi bila adjust sikit angle dia, itu yang dia menarik sikit tu. Okey. Alright, so sekarang ni apa yang berlaku tuan-tuan? Kita tengok dahulu doktor. Isu gaji persekitaran kunci berkekal doktor di sektor awam. Mengkaji semula gaji doktor kontrak dan menangani isu-isu persekitaran kerja menjadi kunci untuk mengekalkan mereka dalam sektor perkhidmatan perubatan awam. Jurucakap hartal doktor kontrak yang enggan namanya didedahkan memberitahu Malaysia Kini bahawa mereka memahami kedudukan keuangan kerajaan yang tidak menentu. Namun tambahnya, salah satu faktor yang menyumbang kepada doktor berhenti daripada perkhidmatan kerajaan adalah disebabkan tawaran gaji lebih baik yang dibayar sektor swasta. Katanya semakan semula gaji oleh Putrajaya akan mengekalkan doktor dan menarik semula minat mereka yang telah berhenti. Jurucakap HDK itu berkata isu doktor terpaksa berhenti kerja kerana tidak dapat berpindah ke kawasan luar bandar atas faktor seperti kehamilan atau urusan keluarga juga masih berlarutan. Kami memahami sekiranya diminta pindah ke kawasan luar bandar untuk mematuhi perkeliling, JPA dan sebagainya. Tetapi mereka yang mempunyai masalah seperti kehamilan keluarga, mereka merayu kepada JPA dan KKM tapi tidak berjaya. Oleh itu mereka terpaksa menolak tawaran perkhidmatan tetap. Kami mohon KKM sekiranya mana-mana doktor kontrak yang tidak dapat mengikut arahan mereka untuk berpindah ke pendapatan tertentu di Malaysia atas sebab-sebab sangat penting dan wajar, sila beri peluang kedua katanya. Pada Selasa lalu dalam jawapan bertulis di Parlimen, KKM berkata seramai 3,046 doktor kontrak meletak jawatan dari 2021 sehingga 2023. Sejumlah 768 meletak jawatan 2021, 1,354 2022 dan 924 tahun lepas. Kata jawapan kepada Dr. R.A. Lingeswaran. Pada Februari, KKM dilaporkan akan melantik 6,000 lagi pegawai perubatan ke jawatan tetap antara tahun ini dan tahun depan. Tetapi dalam jawapan bertulis sebelum ini kepada Ahli Parlimen Jerantut, Khairil Nizam, Menteri Kesihatan berkata 1,118 pegawai perubatan tidak melaporkan diri untuk bertugas untuk jawatan tetap tahun lepas. Ini merupakan peningkatan 1,333% daripada tahun sebelumnya dengan 78 pegawai perubatan tidak melapor diri untuk bertugas. Sementara itu, jurucakap HDK meluahkan beban dan tekanan menjadi doktor dalam sektor awam kerana mereka sering bekerja berlebihan berikutan bilangan pegawai perubatan yang semakin berkurangan.
Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial Azrul Muhammad Khalid juga berkata, kerajaan perlu memikirkan pengurusan aduan daripada profesional penjagaan kesihatan dalam tenaga kerja sektor awam. Selama bertahun-tahun lamanya, terdapat banyak aduan tentang terlalu banyak kerja, eksploitasi, pampasan yang tidak mencukupi, gangguan seksual, buli dan penganiayaan. Malah setakat ini, menurut beliau, aduan terus didengari, malangnya isu ini tidak dipandang serius, malah dianggap dibesar-besarkan seperti digambarkan oleh bekas Menteri Kesihatan sebelum ini. Dia berkata demikian sebagai merujuk respon pendahulu Zulkifli, Dr. Zaliha yang mengenepikan isu yang diketengahkan melalui latihan penempatan semula sebagai dibesar-besarkan. Tambahnya, kemerosokan tenaga kerja bukan saja dari kalangan doktor, tetapi juga jururawat dan ahli farmasi serta doktor ke sektor kesihatan awam. Jelasnya, ramai profesional kesihatan tidak bersuara kerana bimbang tindakan pengurusan atasan. Selain mengakui isu itu wujud, katanya kerajaan mesti mewujudkan satu ruang selamat untuk perbincangan secara jujur dan juga terus terang. Ia perlu mengkaji semula pampasan yang adil, hak asasi manusia, profesional dan standard sumber manusia dan potensi pembangunan potensi yang berdasarkan merit dan amalan adil. Sekiranya KKM gagal menangani isu ini, pengurusan tenaga doktor, profesional sektor kesihatan seperti doktor, jururawat, farmasi daripada tenaga kerja akan berterusan, katanya. Now, isu masalah doktor ni tuan-tuan, dia bukan isu, macam mana nak kata, dia bukan setakat isu gaji je pada pendapat saya lah. Gaji itu satu hal, kita tak menafikan. Mereka berpindah kepada swasta itu, isu itu adalah antara lain adalah isu gaji. Tapi kalau kita baca tadi, saya setuju juga isu environment. Kadang-kadang kita buat kajian bahawa kebanyakan orang yang bermasalah, yang ada masalah di tempat kerja dan berhenti kerja ini, majoriti mereka dia bukan masalah kerja dan masalah gaji per se. Yang paling utama sebenarnya adalah masalah environment tempat kerja itu sendiri. Kita selalu dengar doktor pelatih ini dibuli, dieksploitasi kerana doktor lebih senior merasakan mereka lebih senior, so yang muda-muda ni kena buat kerja lebih. Mereka lebih muda, mereka kena buat kerja lebih. Ini laporan-laporan, bukan saya cakap. Ini laporan-laporan yang pernah dibuat dan dinyatakan, dicatatkan sebelum ini. Now, kalau kita faham, sebenarnya kalau kita nak dia chicken and egg issue lah. Dia masalah berbanganan kerja sebab kekurangan doktor. Masalah kekurangan doktor menyebabkan beban kerja. So, isunya yang paling besar adalah salah satu, di samping gaji tadi, kekurangan minat pelajar-pelajar kita dalam mendapat ataupun mengambil pelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan juga Math. Pelajar-pelajar kita kurang nak berminat dalam pelajaran-pelajaran melibatkan sains ini, menyebabkan ramai juga tenaga kerja kita kekurangan tenaga kerja daripada segi local medical officer ataupun doktor di dalam negara kita, termasuk jururawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah environment tu sendiri, daripada sudut pekerjaan, daripada sudut apa orang kata bully, daripada sudut tekanan kerja, tekanan tempat kerja, masa bekerja, lokasi bekerja. Kan, banyakkannya kalau boleh tak naklah dihantar kawasan-kawasan pedalaman. Tapi then again, kalau mereka tak nak pergi kawasan pedalaman, siapa nak pergi kawasan pedalaman? Nak mengharapkan penduduk pedalaman nak jadi doktor, jauh sekali lah. Bukan kata penduduk pedalaman ni tak bijak pandai tuan-tuan, tetapi bilangan dia tu tidak akan seramai dengan orang yang tempat lain. Jadi again, benda ni akan jadi satu permasalahan-permasalahan yang takkan boleh diselesaikan kalau kita tidak ada satu sistem yang cukup untuk kita nak manage benda ini. Now, naikkan gaji, will it solve the problem? It might reduce some pressure, but I do not think benda tu akan solve 100% of the problems. So, kita tak boleh juga kata benda ni tak ada. Saya tak setuju juga mengatakan, oh benda ni besar-besarkan. Saya tak setuju juga. Benda ni kena ditengok secara objektif dan satu kajian kena dibuat. Tapi kajian tu janganlah ambil masa 5 tahun. Dr. Zul 6 bulan tu kita boleh dapat dah. Dan kita boleh cari punca dia. Nothing, kena dah mula memikirkan tentang perkara tersebut. Okay? So, that's that lah. Alright. So, tuan-tuan, seterusnya, dalam usaha menangani isu rasuah, ini menarik ni. SPRM tahan pegawai kanan polis, temui 2 juta ringgit. Seorang pegawai kanan polis ditahan SPRM kerana disyaki menerima suapan bagi melindungi kegiatan haram di ibu negara.
Menurut sumber, pegawai kanan yang bertugas di Ibu Pejabat ditahan setelah hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Beliau kata pemeriksaan SPRM ke atas beberapa premis milik pegawai kanan tersebut berjaya menemukan wang tunai berjumlah lebih 2 juta ringgit. Suspek direman 3 hari bermula hari ini. Ketua Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki mengesahkan penangkapan berkenaan. Tahan pegawai kanan polis temui 2 juta ringgit, tuan-tuan. Ini bila dulu Ketua Polis Negara sebelum Ketua Menteri menyebut tentang kartel polis ni. Ini salah satu contoh kartel polis yang kita kata ada berlaku dan menyebabkan itu menjadi satu persoalan besar di dalam negara kita. Tapi kita selalu fokus kepada pihak penguat kuasa. Kita selalu terlepas pandang pihak yang bukan penguat kuasa, tetapi terlibat dalam juga meluluskan perkara-perkara yang kita tak sangka benda itu boleh buat duit. Dan insyaAllah nanti saya akan dedahkan satu skandal di dalam agensi kerajaan that run under our nose, tetapi korupsi itu berleluasa. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya akan dedahkan tidak lama lagi berkenaan dengan satu skandal ini. Dan insyaAllah benda ini dia adalah satu usaha kami lah. Dia kerajaan, Pakatan Harapan, kerajaan Madani ni berada di dalam puncak kuasa, itu usaha mereka nak reform. Tetapi dalam masa yang sama kami dekat bawah ni nak kena juga buat usaha. Kita kat bawah ni semua kena buat usaha ni tuan-tuan. Kita tak boleh harap pegawai-pegawai SPRM kalau tak ada laporan, bagaimana mereka nak melakukan tugas dengan baik. Laporan sahaja tanpa bukti, macam mana mereka nak melaksanakan tugas dengan baik. InsyaAllah nanti ada pendedahan yang saya akan buatkan tentang pegawai-pegawai di dalam agensi kerajaan. Tunggukan nanti. Bila tu nanti insyaAllah. Kan? Nanti. Ni cerita kita tak buat cerita politik dulu. Kita buat cerita. Ni apa tuan-tuan? Ni Sungai Golok. Sungai Golok mula kering. Polis Kelantan perketat kawasan kawalan sempadan. Dah boleh, tak boleh berenang. Saya berjalan dah boleh ni Sungai Golok ni. Ini jalan belakang tuan-tuan. Kalau kawan saya itu, ini jalan belakang. Jalan belakang. Okay. Dia ada sempadan dia. Polis Kelantan terus memperketatkan kawalan sempadan Malaysia Thailand sepanjang musim kemarau dalam usaha membentaras aktiviti penyeludupan susulan air Sungai Golok mulai kering. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki berkata kawalan keselamatan berkenaan menerusi rondaan akan terus dipekiat oleh PGA. Beliau berkata tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana individu yang cuba menyeberang sempadan secara haram susulan air cetek di sungai berkenaan. Sebelum ini, media melaporkan paras air Golok mula kering apabila kemarau melibatkan kampung seperti Cabang Tiga Bagus dan Lubuk Gong Pasir Mas di sini. Kalau hendak masuk ke kawasan sempadan mesti ada permit yang sah sama ada naik kereta atau motosikal, kata Ketua IPK. Terdahulu, pemangku Ketua Cawangan Khas Kelantan SCP Nur Azmi Cik Musa menyerahkan jawatannya kepada SAC Ahmad Nur Hisham yang dilantik sebagai Ketua Cawangan Khas Kelantan yang baru. Berikutan itu, pemangku Jabatan Penjenayah Kelantan Superintendent Muhammad Hamizan menyerahkan jawatan itu kepada Timbalan Ketua JPJ KK Kelantan yang dilantik sebagai Ketua JPJ KK Kelantan yang baru. Kedua-dua pelantikan pegawai polis berkenaan berkuat kuasa pada hari ini. Dan isu sempadan Kelantan ni tuan-tuan, kita tak boleh nak bukanlah tak boleh nak softkan sangat, tapi kita pun tahu dia ada jalan depan, dia ada jalan belakang tau untuk Kelantan ni. Dia ada jalan depan, dia ada juga jalan belakang untuk Kelantan ni. Jadi bila ada jalan depan, ada jalan belakang, itu yang timbul persoalan, kan? Timbul persoalan macam mana kita nak kawal jalan depan dengan jalan belakang ni. So nak tak nak, jelah kita nak kena hadapi benda dengan tenang lah. Itu saja kita boleh kata. Alright, sebelum kita pergi ke seterusnya, saya nak betulkan mic saya dulu. Okay, macam mana? Okay, Nanti ramai-ramai seluduk barang subsidi kot. Bukan nanti, sekarang pun dah ramai yang sudut barang subsidi. Tak kering pun ramai je yang sudut barang subsidi, tuan-tuan. Tak kering pun lagi. Itu antara sebab kenapa sekarang ni dekat sempadan, bukan Kelantan ya, Terengganu, Kedah pun sama. Sarawak pun sama sebenarnya, Sabah pun sama, terutama Sarawak lah. Tapi Sarawak ni sebab kita bersempadan dengan Indonesia. Kalau sungai pun sudut, air boring ada lagi ke? Itu satu persoalan juga tu. Dia ada, tetapi dia akan jadi
perigi tu akan jadi air tanah dan air selut. Dan air boring pun akan jadi air tanah dan air selut. Bukan kata tak ada langsung, ada. Tapi saya pernah tanya dengan orang Kelantan, apa jadi kalau kemarau? Dia kata air dia akan jadi, kalau sebelum ini keladak air teh tarik, yang ni mungkin teh tarik pekat lah. Teh tarik pekat. Aduh. Alright. Okay. Fadilah Nafi ada perjanjian peruntukan bagi wakil pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof hari ini berkata, tidak wujud draft perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan kepada wakil pembangkang dengan kerajaan Madani seperti didakwa oleh PN. Ketua Whip Kerajaan Perburuan itu berkata, tiada sebarang draft dokumen diserahkan atau diterima semasa pertemuan beliau dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Saya tegaskan lagi dalam pertemuan saya bersama wakil pembangkang, tiada sebarang dokumen diberi oleh Kerajaan Madani maupun pihak pembangkang. Ia hanya sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka ialah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun. Beliau turut menggesa Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rasul Wahid daripada Bersatu yang membangkitkan isu mengenai draft itu agar meminta dokumen tersebut daripada Hamzah. Cuba lihat draft itu wujud atau tidak, katanya. Pada 22 Mac lepas, Hamzah berkata pihaknya sudah menerima draft dokumen yang memperincikan perkara berkaitan rundingan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil turut menafikan kenyataan Hamzah berhubung perkara tersebut dan mengesahkan pertemuan Fadilah hanya mendengar pandangan mereka. Menteri Komunikasi itu berkata Kerajaan Perpaduan telah meneliti perbincangan tersebut dan dijangka membuat tindakan susulan mengadakan perbincangan di Majlis Pimpinan Kerajaan Madani yang akan nanti. Buat masa ini tidak dapat sesuatu pun yang substansif daripada pihak pembangkang, jadi kita go back to the drawing board. Jika ada Parlimen Pembangkang yang merasakan perbincangan ini agak lambat, jangan salahkan kerajaan. Kena tanya Ketua Pembangkang kenapa dia lambat. Okay. Apa yang berlaku adalah susulan kepada perbincangan Hamzah dan juga timbalan Perdana Menteri timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pada 19 Mac yang lepas. Jadi Bersatu tanya, ada ke draft perjanjian itu? So Fadilah katalah kalau ada pun perjanjian tersebut, mintalah dengan Hamzah. Kenapa pergi tanya dengan dia? Tapi jawapan mudahnya tak ada. So perbincangan itu more kepada apa yang di-offer, apa yang nak diterima. Tapi saya pelik kenapa pembangkang ni macam ada what do you call that? Ada kesenjangan. Dia orang tak ada WhatsApp group ke? Itu soalan saya. Kan? Dia tak ada WhatsApp group ke? Dia macam ni tuan-tuan. Pada zaman Ismail Sabri dulu, pembangkang ada mengemukakan usul dan terdapat draft perjanjian yang dikemukakan oleh pembangkang untuk mendapatkan dana peruntukan kerajaan bagi ahli parlimen. Ini bukan peruntukan kerajaan yang bantuan jalan raya apa semua bilion tu dapat. Ini kita cerita peruntukan kerajaan untuk ahli parlimen. Ahli parlimen yang mana pembangkang sekarang tak dapat. Jadi, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, pergilah jumpa Fadilah, berunding. Bawa draft perjanjian. Hamzah kata kita ada draft. Tapi Fadilah kata tak ada pun draft bagi pada saya. Jadi yang mana satu? Dia kata ada draft. Mana draftnya? Jadi berkemungkinan, bersangka baiklah, berkemungkinan sebenarnya draft itu masih lagi dalam peringkat peringkat kajian ataupun peringkat cadangan yang nak dibuat oleh pembangkang, tetapi belum lagi diserahkan kepada timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau belum diserahkan, bak kata Fadilah tadi, yang lambatnya Ketua Pembangkang. Jadi yang tanya dia pula, tanyalah Ketua Pembangkang kenapa lambat nak bagi draft. Itu je lah poinnya dekat situ. Jadi kenapa lambat sangat nak buat kerja ni? Kan? Yang tu kena ni lah, kena jawab lah. Alright. Saya ada satu berita tadi.
Sekejap tuan-tuan. Okay. Alright. Akmal jawab Bos Maidin, soal akidah lebih utama dari jaga tycoon. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh mengingatkan pemilik Pasar Maidin, isu kalimah Allah adalah isu akidah yang melebihi daripada kepentingan untuk menjaga ekonomi golongan kaya. Bahkan katanya Pemuda UMNO akan melakukan tindakan sama, iaitu memboikot Maidin jika mereka menjual stokin tertera kalimah Allah. Ini bukan pertama, ini bukan kali kedua, ini adalah banyak kali berlaku. Jadi apa salahnya kita ambil tindakan tegas? Banyak kali berlaku ada stokin macam ni. Okey, tak apa. Ini isu akidah sebenarnya Datuk Amir. Saya nak bagi tahu jauh lebih hebat, jauh lebih utama daripada bercakap soalan keuntungan ekonomi semata-mata. Adakah cukup dengan hanya minta maaf, buat salah minta maaf, lepas tu kita sudah berpuas hati? Ini bukan isu kekemat, ini bukan isu Cina. Ini isu kekemat telah menghina orang Islam. Semalam pemilik Maidin dilaporkan mengkritik tindakan Akmal yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stoking. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik menjauhi 3R. Kalau dah terjadi, kita tidak mau bakar lagi, letak minyak tanah lagi, kata Amir. Dalam pada itu, Amal berkata apa yang dilakukan bertujuan mempertahankan kesucian agama Islam. Baik. On one hand, tuan-tuan, kita ada satu sikap yang melampau dibuat oleh segolongan ahli PAS, bukan segolongan lewat, daripada parti PAS. Tetapi kita ada juga sikap yang melampau, bagi saya, diambil oleh segolongan mereka yang jadi champion ni. Kita dah bahaskan isu ni banyak kali. Tindakan pihak polis pun dah ambil, mereka pun dah minta maaf. Dia kata tak cukup. Tak, polis dah ambil tindakan dan akan didakwa di bawah jenayah pun. Akan didakwa dan sebagainya. Now, dia orang nak boykot silakan. Tetapi isunya, bila benda ni escalate, yang bestnya, dia orang boykot depan 99 Speedmart. Saya percaya lepas ni, dia bukan, dia isu ni tuan-tuan, macam dulu lah kan saya cerita, daripada Loyat, akhirnya wujudlah Malakat Mall, wujudlah mall-mall ini, lepas tu boykot BFM, by BMF, by Muslim First, by Melayu First, dan sebagainya. But, akhirnya benda tu, dia die out. Semangat begini, dia akan die out. For me, tuan-tuan, sebenarnya adalah lebih utama daripada kita nak tunggang isu ini, nak main isu ini. Kita dalam pihak kerajaan ni, kita utamakan, dan saya faham, dan saya tahu sebenarnya usaha ini dah ada, tapi kita tingkatkan lagi, memahamkan orang bukan Islam tentang the do and don'ts dalam Islam. Bagi saya itu lebih utama, pendidikan, the do and don'ts, tata cara. Kita engage mereka secara lebih baik, daripada kita buat secara konfrontasional. Nah, kesan dia kata, kami tak kisah letak ini pada ekonomi. Kamu memang tak kisahlah sebab kamu tak jaya ekonomi. Tapi pelabur akan mula lari. Dia akan tengok, bukan sekarang ini, bukan setakat pembangkang saja yang ekstrim dalam agama, malah kerajaan pun ada yang ekstrim dalam agama. Investor dia bukan kisah pun kerajaan itu UMNO ke, PKR ke, PMX ke. Dia tengok ini orang kerajaan. News travel fast, terutama dalam dunia moden sekarang ini. And sekarang ini dia pula nak ugut untuk boykot pula Maidin. Pengurusi kepada persatuan peruncit Bumi Putra pun dia kata nak boykot. Ui. Tak apalah. Saya serahkanlah kepada tuan-tuan dan puan nak menilai Akmal Saleh ni bagaimana, terpulanglah kepada dia, kan? Okay, terpulang. Saya tak naklah sentuh peribadi dia, adalah cerita-cerita dia dengan ahli keluarga dia. Tapi poinnya adalah tuan-tuan, benda macam ni tak payah ikutlah. Kan? Ini bukan amalan dan ajaran Islam, ini bukan amalan dan ajaran Rasulullah SAW, bukan amalan dan ajaran orang Melayu pun. Tuan-tuan, kita maki dan kita marah PAS ekstrim dalam agama. Apa bezanya kita? There you go. Right? Baik. Habis kat situ. Okay. Alright. Semalam saya ada bangkitkan isu berkenaan dengan jawapan kepada YB Karim Sarawak. YB Karim ni membangkitkan isu. Dia kata bahawa
tak wajar Sarawak ini ada padu, mendaftarkan padu. Kerana akan dibogelkan data-data kita. Dia kata demikian. Malah ada hari ini orang jawab komen saya pasal Sarawak Pay. Bila saya bangkitkan Sarawak Pay pun, dia engage payment gateway daripada China. Sedangkan padu bangkitkan ataupun wujudkan sistem padu itu melalui 100% pegawai kerajaan. Tak ada lantik vendor luar pun. Saya tak salahkan Sarawak Pay, bukan salah pun tindakan tersebut. Tapi poinnya adalah, kalau kita nak fikir pasal bogel, siapa yang kena bogel sebenarnya? Sarawak Pay ke ataupun padu? So dia kata, oh Sarawak Pay ni ada PDPA. PDPA, Union Pay tak terikat pada PDPA. Union Pay ni adalah kerajaan China based dekat Shanghai. PDPA, Personal Data Protection Act 2010, hanya apply dalam Malaysia. Dan di dalam Sarawak Pay tu pun tulis bahawa J Juang yang manage Union Pay itu mempunyai hak untuk mendapatkan data peranti kita. Handphone tuan-tuan ni kalau buka, dia dapat data semua tu. So, sekarang ini siapa yang kena bogel ni tuan-tuan? Tapi saya lupa nak mention semalam. Dia duk marah Rafizi, tak patut, tak wajar dan sebagainya. Bila Daniel Jani bangkitkan tadi dalam live dia, dalam one of dia punya talk, dia kata timbalan Menteri Ekonomi tu orang GPS. Saya kata betul juga. Timbalan Menteri Ekonomi adalah YB Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib, anak kepada the late Taib Mahmud. Timbalan Menteri Ekonomi. Beliau dilantik menjadi timbalan kepada Menteri Ekonomi. Adalah timbalan kepada YB Menteri Rafizi. Timbul saya satu persoalan. Kalau dia timbalan Menteri Rafizi, takkanlah dia tak ada maklumat atau akses kepada maklumat mengenai padu untuk dijelaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Okay? So, soalan kita, kenapa timbalan menteri yang merangkap, ialah timbalan Menteri Ekonomi yang juga merangkap ahli parlimen GPS, tidak mengambil inisiatif untuk menerangkan kepada kerajaan negeri berkenaan dengan isu ini dan berbincang dengan kerajaan negeri bagi memastikan bahawa tidak ada tindakan boikot oleh kerajaan negeri. Saya sebenarnya, macam saya kata semalam, bahawa kerajaan negeri Sarawak hanya salah faham. Dan salah faham dia itu terlalu lewat. Padu ni dilancar bulan Januari. Ini dah nak habis Mac. Tiba-tiba dia kata dia tak nak teruskan. Saya pelik, 2 bulan tu apa tindakan untuk nak faham tentang padu ni? Kenapa setelah 3 bulan kemudian baru nak ambil tindakan? Dan kenapa tak tanya kepada, saya kata, PD ada, Jabatan Penerangan ada. Tak, rupanya timbalan menteri pun daripada GPS. Kan? Okay, tolak tepilah timbalan Perdana Menteri tadi, YB Fadilah. Timbalan Menteri Ekonomi yang juga bertanggungjawab untuk membangunkan padu adalah daripada Menteri GPS. So, kenapa tidak ada penjelasan daripada Menteri GPS itu sendiri, timbalan menteri, dan juga permohonan penjelasan daripada GPS kepada timbalan menterinya sendiri. Sepatutnya Kerajaan Negeri Sarawak memohon kepada timbalan menteri, kalaupun mereka tak nak menteri memberi penjelasan lah. Apa kata Dewan Undangan Negeri Sarawak memanggil timbalan Menteri Ekonomi memberi penjelasan berkenaan padu kepada ADUN, ada ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak, di dalam satu sesi khas. Kan ke dah kawan, memang dah satu parti pun. Saya rasa ada satu WhatsApp group untuk semua. Kan senang macam tu. Kenapa nak menyusahkan kerajaan sendiri? Itu poin saya. Tapi sebenarnya alasan dia bukan itu, tuan-tuan. Itu hanyalah the makeup. The makeup. Alasan dia sebenarnya, tuan-tuan dengar live Daniel Jani. Saya malah nak sebut. Tuan-tuan dengar live ataupun video Daniel Jani yang dia upload pada hari ini, tuan-tuan akan dapat apa yang beliau nyatakan. Saya nak sebut pun, dia lagi tegas menyebut berbanding saya lah. Pergilah dekat channel Daniel Jani. Nah, dalam masa yang sama, Puad Zakarshi pun menyebut tentang kegagalan Raja Formula Rafizi.
Pemimpin UMNO mengkritik kegagalan sistem pangkalan data utama yang disebabkan kelemahan dalam sistem kerja secara komunikasi. MKT UMNO Muhammad Fuad berkata, ia memberi gambaran kegagalan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Rafizi dikaitkan dengan Raja Formula gagal. Formula dia semua tak jadi. Padu itu Rafizi, Rafizi itu Padu. Padu dilihat gagal. Itu sebab PMX minta Rafizi perjelas isu Padu kepada Kabinet. Kerajaan Sarawak secara terbuka negatif pada Padu. Ia ibarat telanjangkan diri, kata seorang Menteri Sarawak. Padu gagal kerana sistem kerja gagal, komunikasi gagal dan imej Rafizi yang gagal. Apakah delivery sistem kebajikan rakyat akan terencat dan tambah kucak-kacir? Tulisnya dalam satu hantaran Facebook. Terdahulu Sarawak meminta beberapa perubahan yang dibuat berkait makluman peribadi diminta dalam sistem Padu. Menteri Pelancongan berkata pendapatan Padu ibarat menelanjangkan diri. Ini kerana katanya orang ramai perlu mendedahkan semua butiran termasuk bank akaun, hartanah dan pelaburan. Menurut Abdul Karim, keraguan berhubung maklumat peribadi dibincangkan dalam mesyuarat kabinet baru-baru ini. Baik. Sebelum saya jawab dulu yang Fuad Zakarshi ni dulu. Tuan-tuan, kalaulah Rafizi itu gagal, sebagai ahli majlis kerja tertinggi UMNO, Fuad pun gagal. Jadi kita nampak Fuad ni hanya mengambil sikap sebagai pom-pom girl dekat tepi jalan, sebagai tukang sorak. Kalau berjaya, dia claim dulu dialah champion. Tapi kalau gagal, dia orang pertama yang akan maki. Kalah pembangkang, tuan-tuan. Sekurangnya pembangkang ni memang kita tahu dia memang kaki maki. Tetapi kalau Fuad Zakarshi ni, kalau berjaya, dia akan claim dia dulu lah yang paling ke depan. Dia dulu yang paling bekerja, paling kuat. Tapi kalau gagal, dia orang pertama yang akan mendepuk tangan dan memastikan kita jatuh. Soalan kita, kalau komunikasi Rafizi gagal, apa yang Fuad Zakarshi buat? Adakah dia kecewa kerana sebagai MKT dia tidak letakkan jawatan tertinggi di dalam kerajaan? Adakah perlu beliau memegang jawatan tinggi dalam kerajaan, barulah beliau bekerja lebih keras? Tuan-tuan, saya tak ada jawatan tinggi dalam kerajaan, hari-hari saya cerita pasal Padu. So, kenapa beliau tidak mahu mengambil tindakan yang sama? So, satu lagi, usaha untuk sabotaj kerajaan ini berada di dalam UMNO sendiri. Kalau saya menegur UMNO, pantas saya ditegur. Pantas saya ditegur, tuan-tuan, melalui saluran-saluran menteri, timbalan menteri. Melalui saluran-saluran menteri besar dan ketua-ketua menteri. Menteri besar. Jawatan-jawatan tertinggi dalam parti. Tetapi orang seperti Fuad Zakarshi, Akmal Saleh, kenapa tak ada teguran? Kalau Hasan Karim yang dikatakan celupa, itu pantas tindakan dan juga laporan diberikan kepada beliau. Kenapa tidak ada tindakan seperti orang seperti Fuad Zakarshi? Kita kata begini, tuan-tuan, nak mengkritik silakan, dalam parti ada. Tapi bila anda bawa keluar berita, maka saya pun boleh kritik anda. Soalan saya, Fuad Zakarshi buat apa dalam komunikasi kerajaan? Yang saya nampak banyak buat kerja dalam komunikasi kerajaan, antara lainnya adalah Lokman Adam. Saya kena bagi kudos kepada Lokman Adam. Kami ada satu grup sama. Hari-hari dia akan hantar benda-benda yang sepatutnya. Dia buat live dia buat penerangan dia. Ada benda kami clash, tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya dia buat kerja dia. Fuad Zakarshi, sekali dia keluar kenyataan dia akan damage kerajaan. Tetapi selain daripada itu, dia tak pernah keluar kenyataan lain yang positif kepada kerajaan. Dia nak jadi apa? Dia jadi macam MCA. Kan? Nak bagi negatif kepada kerajaan. Tak apa, Laiz dia bagi negatif kerajaan. Boleh, join pembangkang lah. Duduk dalam blok pembangkang, bagi negatif pada kerajaan. Dia kata tak ada komunikasi. Okay, fine. Bagilah komunikasi. Bagaimana UMNO nak kena angkat benda ni? Di mana UMNO boleh angkat cerita Stokin, tetapi UMNO tak boleh angkat cerita Padu. Kenapa? Cerita Stokin tu UMNO gagah dan pergi jaja seluruh negara Malaysia sampai nak boykot. Tetapi kenapa cerita Padu UMNO tak boleh angkat lebih tinggi daripada cerita Stokin? Sebab apa? Sebab tak ada benda nak ditunggang kat situ. Saya tak sebut UMNO per se, saya sebut Fuad Zakarshi. Jangan UMNO salah anggap saya tembak UMNO pula. Bukan UMNO, Fuad Zakarshi ni lah. Kenapa tak tunggang isu ini dengan lebih baik? Oh, sebab Rafizi buat engkau duduk dalam kerajaan. Engkau lah kerajaan itu. Gagal Rafizi, gagal engkau. Itu je. Rafizi gagal, kalau kau assume Rafizi gagal, maka engkau juga gagal. Tapi persoalannya gagal ke Rafizi. Sekarang ini setakat 24, setakat semalam lah. 7 juta lebih telah mendaftar. Targetnya 10 juta. 70% daripada target telah mendaftar. Gagal ke?
Hanya kerana Sarawak tak setuju. Itu pun saya tahu sebab dia, dan tak setuju tu pun last minute. Saya dah sebutkan tadi pasal apa orang kata Hajah Laila Taib tu kan. Dia adalah timbalan Menteri Ekonomi. Takkan dia sendiri tak boleh nak explain benda ni. So kegagalan ini bukan gagal tuan-tuan. Tak pernah gagal pun. Padu tidak gagal. Malah Padu sangat berjaya. Padu diwujudkan oleh 100% tenaga kerajaan. Bagi saya tak pernah dibuat sebelum ini. Even zaman My Sejahtera tu pun, dia orang sub pada company yang base dekat Singapore. Saya tahu even pada zaman UMNO memerintah pun, company-company yang buat IT ni semua company-company luar. Kan kita tahu visa luar negara pada zaman Zahid Hamidi. Kita tahu company-company yang buat IT ni makan juta, puluh juta. Semua disub kepada luar negara. Atau kepada company luar, third party. Tetapi Padu ni, satu sistem yang komprehensif diwujudkan oleh pegawai kerajaan sendiri. Siapa yang gagal sebenarnya? Dan biasanya orang kata pegawai kerajaan ni lembab buat kerja kan? Padu setahun buat tuan-tuan. Tak sempurna, tetapi dia dapat buat benda basic yang sepatutnya dia buat. Tak tuan-tuan, at least formula Rafizi buat Padu ni berjaya. Apa formula Puan Zakarshi bagi menyelesaikan masalah kemiskinan, bagi menyelesaikan masalah subsidi, bagi menyelesaikan masalah kebocoran dan ketirisan subsidi? Apa formula dia? Baik, dia kata formula Rafizi gagal. Formula apa yang kau bawa berjaya? Bukan kerja aku nak bawa formula. Dan apakah tujuan title MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO? MKT ni tuan-tuan level tinggi. Orang Sarawak kata arum bulak. Tiap-tiap bulan meeting dengan timbalan Perdana Menteri. Apa dia punya kerja? Apa usaha dia? Sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri kita tengok bekerja. Macam Zahid Hamidi ni. Nak memastikan kerajaan ini kekal. Tetapi ada beberapa nama ni yang cuba untuk nak damagekan kerajaan ini. Objektif dia apa? Saya risau tuan-tuan. Mereka berobjektif untuk, saya tak tuduh Fuad Zakarshi lah kan, untuk memastikan bahawa selepas ini kerajaan ini tidak berjaya. Nah, bayangkan lah. Okey, Rafizi kata itu dalam forum, dia kata selepas ini pengumuman selepas Padu ni dalam 2-3 bulan kerajaan akan umumkan mekanisme pemberian subsidi. Kenapa dia minta nombor akaun tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Kenapa Rafizi minta Padu minta nombor akaun? Tuan-tuan perasan tak? Dia kata selepas nanti pengumuman itu dibuat, berkemungkinan besar rakyat akan minta supaya dibuka balik Padu untuk daftar semula. Kenapa tutup 31 hari bulan Mac is? Yang itu untuk kemas kini yang pertama. Saya percaya lepas ni dia akan buka balik. Tapi dah terlambat dan pada masa itu bukan terlambat. Akan ambil masa. Maksudnya second stage tu akan ambil masa kepada yang baru nak register. Sebab itu yang pertama ni kena kemas kini. Supaya penyusunan, apa tuan-tuan? Ini hint. Saya tak kata betul, saya tak kata tidak. Tapi ini kemungkinan. Dan kalau saya salah, saya salah. Bahawa subsidi selepas ini berkemungkinan akan dimasukkan secara tunai dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan yang layak. Setiap bulan. Berkemungkinan, jangan kata don't quote me on this, tetapi kemungkinan minyak akan diapungkan ke RM3 berapa sen tu. Dia akan ikut harga pasaran, diesel dan sebagainya, tetapi subsidi tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan secara personal. Macam mana dia nak masuk is? Berapa juta akaun? Jangan tanya macam mana. Kalau duit dah masuk nanti, tuan-tuan pandai-pandailah nak belanja untuk duit minyak tuan-tuan. Pada masa itu dekat sempadan kita cerita Golok tadi kan. Banyak duit minyak hilang. Sebab dekat Golok minyak RM5 tuan-tuan. Kalau tak salah saya lah. Kita baru RM3 lebih, RON 95. Dia 92, berapa berapa ringgit dah. Even dekat Brunei $1.50 untuk RON 97. $1 is about RM4. Minyak kita RM2. Singapore minyak lebih kurang lah RM5 kalau tak silap saya. Kita minyak kita RM2 tuan-tuan. RM2 tak sampai, yelah RM2 berapa sen, 5 sen. Tak
Tak gila dia orang nak pergi isi minyak kita. Nah, bila kita terpaksa naik, bila sempadan ini, minyak kita murah, apa dia buat? Diesel kita murah. Dia akan beli minyak kita, so kebocoran subsidi. So, lepas ni bila kita buang subsidi, dia orang belilah minyak kita banyak mana sekalipun, walaupun masih murah, tetapi dia bayar subsidi. Now, subsidi ni macam mana tuan-tuan? Macam mana subsidi ni sebenarnya? Saya cerita, subsidi ni, kerajaan bayar cash kepada 5 syarikat minyak. Petronas, Shell, ada 2-3 lagi. Cash setiap bulan. Okey, dia akan keluarkan minyak, bil dia tu berapa bilion, dia akan hantar kepada kerajaan dan kerajaan kena bayar syarikat minyak ni bilion. So daripada kerajaan bayar syarikat minyak ni bilion, di mana kebanyakannya pergi kepada orang kaya, kereta-kereta besar, kereta daripada luar negara. Baik duit itu daripada bayar bilion setiap bulan kepada syarikat-syarikat ini, dia masukkan ke dalam akaun-akaun mereka yang layak. Ni contoh. Saya tak kata ya. Saya tak kata itu mekanisme dia. Tapi contoh kemungkinan. Kalau tidak pun, ada mekanisme lain. Itu contoh. Mungkin cara itu. Mungkin cara lain. Saya bagi hint. Mungkin ada cara lain. Jangan salahkan saya kalau bukan cara itu. Tetapi, poinnya adalah, menurut Rafizi, lebih baik kita bagi duit itu kepada individu daripada kita bagi kepada syarikat. Syarikat tak kisah duit bocor. Minyak tu bocor. Baik kita kompensatekan minyak golongan-golongan ini, golongan B80 lagi, B80 ini, kita bayar mereka duit minyak, kita bagi mereka tiap bulan, so that mereka boleh isi minyak. Ataupun guna kad, kita tak tahu. Mekanisme ni nanti akan diumum tidak lama lagi. So tuan-tuan, tengoklah sendiri. So, if this works, tuan-tuan, kalau benda ini berkesan, benda ini berjaya, tiba-tiba kita berjaya wujudkan apa semua, yang dapat nama Rafizi juga. Kan? Tapi of course akan ada orang tak puas hati, normal lah. Itu kita tak nafikan lah. Tapi sekurang-kurangnya kita berjaya mengurangkan ketirisan, kita berjaya mengurangkan apa orang kata orang yang tidak layak untuk isi minyak yang tidak sepatutnya. Tuan, saya ada kenal tuan-tuan kereta dia Velfire, Alphard, tangki besar-besar, Honda Accord ni baru saya tahu sekali isi mak ai RM150, RM180 sekali isi. Belum kita cerita 4-wheel drive yang besar-besar tangki tu kan. Tapi yang miliki kereta ni orang miskin ke? Golongan T20. Mereka yang golongan miskin yang sokong, naik motor kapcai je, isi minyak pun RM10 tak sampai. Kan? Tapi mereka yang tak suka dengan usaha untuk kita cuba hilangkan bocor. Tuan-tuan, kalau bocor kepada atau ketirisan kepada subsidi ini kita boleh kurangkan kepada itu, duit tu pergi ke mana? Duit tu akan pergi kepada kita balik. Dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk bantuan. Itu adalah lebih baik. Kan? Tapi, yalah. Sebab itu saya kata, time will tell. Don't worry. Habis kat situ. Right. Okay. Cerita Menteri Besar Kedah, tuan-tuan. Kan baru-baru ni cerita yang pekerja Kedah Agro tak dibayar gaji 24 orang. Sampai 9 bulan tak bayar gaji. So dalam satu ucapan, Menteri Besar Kedah setelah mengumumkan membeli kereta baru, bukan dia belilah. Dia kata kerajaan bagi, saya pakai je. Tak mahal pun. 400,000 tuan-tuan. Okey lah. Nantak dia lah. Hyundai Palisade. Saya bukan. Apalah nama dia kan? Tak ingatlah nama dia. Setelah cerita itu, dia menjawab isu 24 orang ini. Dan kita kena faham, Kedah Agro adalah anak syarikat di bawah MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah, di mana pengurusi dia adalah Sanusi. So, kita dengar apa jawapan Sanusi. Saya nak jaga satu Kedah ni bukan nak jaga 24 orang tu. Yang duk bela 24 orang tu pun bukan pasal kesian. Pasal nak tutuh lusi je. Puasa oi. Ni kalau tak puasa aku tabuh mampui. Tak boleh. Saya akan
uruskan perkara ini ikut tata kelola. Orang putih kata governance. Buat bagi kena. Bukan tak mau tolong. Kita akan tolong, tapi hang kena berhutang kat aku. Aku akan bagi hang hutang. Lepas selesai bayar semua gaji, papasan, kedebuk-kedebak, tutup, hampir kerja lain. Hang duduk sini pun hang tak mampu kerja dah. 9 bulan hang kata hang tak dapat gaji, hang tak buat apa? Work from home, kerja pada rumah. Hang kalau kita dedah lagi, ada banyak hari. Tapi saya tak mau keling dengan mereka ni. Mereka ni jadi mangsa kepada orang-orang politik yang mempergunakan kedudukan masalah mereka ni untuk hentam kita. Hampa pun tumpang suap kat orang bodoh tu. Hampa yang nanya, lepas ni syarikat tu katup. Saya tak simpan syarikat macam tu. Mana-mana syarikat yang tak menyumbang kepada kerajaan, tutup. Tak kira hang nak pergi kerja apa, hang punya pasal. Aku nak jaga orang Kedah 2.2 juta orang, hang 24 orang, hang pasal. Kalau ada hak kerja Kedah Agro duduk sini, ni jawapan saya. Okay. Dia kata apa tuan-tuan? Right. Apa yang dia akan buat lepas ni? Dia kata apa? Tuan-tuan dengar sendiri yang tadi dia kata apa? Right. Jap. Dengar ke? Okay. Now, apa dia kata tadi Tuan-tuan dengar sendiri dia cakap apa tadi Dia kata, aku tak nak ambil tahu, lebih kurang macam itulah. Sekarang ini, kerajaan negara akan bagi, macam mana, bayar, lepas itu tutup. Kita selesaikan masalah ini. Soalan dia, kenapa sampai 9 bulan gaji tertunggak, baru cerita benda ni? 9 bulan tuan-tuan. Kalau 1 bulan, 2 bulan tu boleh tahan lagi lah. 9 bulan. Dalam press conference dia orang kata sampai ada nak bercerai. Dia orang tanya macam mana dia dapat pendapatan. Buat kerja-kerja luar lah. Dia kata saya tak nak dedah. Mereka work from home pun. Poinnya apa? Isunya dia kata saya nak selamatkan 2.2 juta rakyat Kedah. Bukan 24 orang ni. Kalau 24 orang pun dia tak boleh settle. Dia tak boleh dapatkan gaji. Macam mana dia nak jaga 2.2 juta orang? Kalau syarikat agro Kedah pun dia tak boleh nak buat jadi untung, macam mana dia nak selamatkan negeri Kedah? Bak kata pegawai-pegawai di dalam agro Kedah sebelum ini. Kami kalau sebelum ni pun lewat gaji sebulan, paling lewat pun sebulan. Yang ni 9 bulan tuan-tuan. Yang saya pelik tahan je lah tu. Sebab dia nak compensation lah, masih start nak kena bayar gaji. Dia kata kita katup semua, tutup company tu. Lepas ini, kenapa tak buat 9 bulan yang lepas? Masa tak bayar gaji, tak boleh, dah tahu tak boleh bayar gaji. Ke Sanusi tak reti baca akaun? Dia kata, okey, ada orang persoalkan, Kedah Agro ni apa kena-mengena dengan Sanusi? Biarlah, ada orang saya baca komen tadi tahu. Ini tindakan yang betul. Apa kena-mengena Kedah Agro? Kita nak pertahankan. Tuan-tuan, Kedah Agro tu, siapa bos dia? Bos dia Sanusi lah. Bos besar dia tu Sanusi. Kalau dia kata dia kata kamu tak boleh buat untung. Kamu tu siapa? Kamu tu Sanusi lah. Kamu dalam syarikat itu. Kedah Agro ini adalah anak syarikat MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah. Di mana owner kepada MBI itu adalah Sanusi. Bukanlah owner. Bos dia paling besar. Menteri Besar Incorporated MBI. Nama pun Menteri Besar. Ha? Kalau hang salahkan company itu tak boleh buat untung, hang salahkan company itu tak bagus, hang salahkan company itu tak boleh jalan dengan elok, yang salah siapa? Hang ke company itu? Hang lah sebahagian daripada company itu. Itu isu dia. Kalaulah katalah Kedah Agro ni bukan anak syarikat MBI. Dia satu syarikat tak ada kena-mengena pun dengan kerajaan negeri. Dia nak pergi melingkup, pergilah dia melingkup. Kerajaan negeri nak kisah apa? Isu dia, Kedah Agro ini adalah sebuah anak syarikat di bawah MBI. Tak, syarikat itu dah bermasalah Is. Kalau dia dah tahu bermasalah, kenapa sampai 9 bulan tak gaji, baru dia rasa fikir nak cari duit bayar. Itu pun sebab kita bising. Kalau kita tak bising,
Agak-agak dia kisah ke? Aiman tak kisah. Dia tak kisah pun. Tapi sebab sekarang ini isunya adalah bila benda ni dah viral, itu yang dia mula ambil tindakan. Mula-mula dulu 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan tak bayar gaji, dia ada ambil tindakan. Dia kisah. Takkanlah sebagai Menteri Besar Incorporated punya owner, punya pengurusi paling besar, dia tak ambil tahu tentang apa orang kata anak-anak agensi-agensi di bawah yang bermasalah. Saya pergi MBI tadi tuan-tuan. Saya pergi website MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah. Saya pergilah. mbikedah.com.my. Tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Saya saja nak pergi. Saya pergi website dia. Kan? MBI. Oh, okay. Saya pergi ke Our Business. Kemudian saya tengok annual report. Annual report dia tuan-tuan hanya ada 2019. Saya pelik. Kemudian saya cuba klik 2019 ni. Saya tak boleh klik tuan-tuan. Saya pergi ke annual report MBI ni. Saya tengok annual report lah. Saya nak tengok lah annual report dia. 2019. Last audited report di 2019. Mana pergi audited report? Dan 2019 tu pun saya tak boleh klik tuan-tuan. Mana pergi audited report yang lain lah. Saya pelik. Kan? Jadi Sanusi sembang macam mana ni? Bagi saya, dia tak tahu macam mana nak manage syarikat pun tuan-tuan. Bak kata yang pegawai-pegawai Kedah Agro tadi itulah. Kami sebelum ni pun kalau tak ada gaji sebulan je. Lambat sebulan. Kalau sebulan tu pun dah dianggap gagal pada tahun 2017. Yang sekarang ni macam mana tuan-tuan? 9 bulan. Dia kata kami tak kisah pun lepas dah katup ni pergi mampus lah. Tak lah cakap pergi mampus. Tapi kamu semua cari kerja lain. Dia ugut macam tu. Itu baru satu syarikat dia nak tutup ni. Kedah Agro ni dia baru nak tutup satu syarikat yang lain. Dan saya nak pergi Kedah Holding punya Agro Kedah punya website. Holding Berhad ni. Saya cari website dia tak jumpa tuan-tuan. Saya tak jumpa website dia. Tak ada. Saya ada jumpa Facebook adalah. Ni Berhad ni tuan-tuan, bukan calang-calang. Yalah duit tak ada kan. Duit tak ada, bila macam mana? Kemudian dia patahkan balik benda ni kepada siapa? Kepada Menteri Besar. Kedah Agro Berhad. Dia kata tak buat duit. Ini tahun 2023 Februari. Okey je saya tengok. Cantik. Bulan Ramadan. Ada lembu. Pegawai-pegawai dia ni bagus. Banyak tak dapat gaji ni. Kesianlah Kedah Holding ni kan. Lepas ni kena katup. Kedah Holding dah kena tutup dah. Last posting dia pun 2023 tuan-tuan. Kesian Kedah Holding ni. Last posting dia pun 2023 jualan lembu korban. Terpaksa jual lembu korban tuan-tuan. Ni 2023. Ini last lah. MB kami sempoi karaoke tiap malam. Progress hari ke-18 8 Jun 2023. Rock Melon. Bagus. Bagi saya benda dia orang buat ni bagus. Sistem pembekalan air laut. Berjaya di sudut. Menarik. Tapi saya rasa sistem ni akan rosak nanti. Sebab air laut ni masin ni dia akan rosakkan sistem dengan cepat. Ini YB Azman yang selalu sengih tepi Sanusi Mamat ni. Kan? Dulu dia selalu sengih tepi Sanusi. Dia dulu PKR.
Jadi kalau company macam tu pun dia tak boleh nak bangunkan, agak-agak tuan-tuan, macam mana dia nak bangunkan negeri Kedah? Dan akhirnya membawa saya ke cerita Kelantan. Allah. Allahu, Allahu, Allahu. Penduduk kecewa, syarikat pengurusan air bermasalah. Air Kelantan bermasalah. Ini berita Mac 17, lebih kurang seminggu yang lalu. Lebih 300 penduduk 3 buah kampung di Pasir Tumbuh kecewa setelah bekalan air daripada AKSB masih tidak berubah walaupun tarif air baru telah dilaksanakan. Lebih mengecewakan, masalah bekalan air semakin teruk sejak beberapa minggu lalu sebelum Ramadan, menyukarkan penduduk melakukan aktiviti harian termasuk memasak, membasuh pakaian, malah ada yang terpaksa membina telaga tiup dan terpaksa keluarkan kos mencecah ribuan ringgit. Nak buka telaga tiup ni bukan murah tuan-tuan. Penduduk kampung Limbat Buhari Daud 67 berkata penduduk sudah penat membuat aduan kepada AKSB. Namun ia bukan saja tidak selesaikan masalah, malah terpaksa menelan jawapan yang pahit untuk diterima. Jawapannya adalah ulang alasan yang sama. Kemarau, kebocoran, sebab pahit lama. Kami beranggapan apabila penarafan baharu dilaksanakan, perkhidmatan AKSB akan meningkat. Namun masih ditakut lama. Buhari berkata masalah ketersediaan air bukan perkara baru. Bahkan sudah berlalutan sejak sekian lama. Dan seharusnya telah lama ditangani. Seorang penduduk berkata AKSB dilihat dalam zon selesa kerana ia satu-satunya syarikat pengeluaran air di Kelantan tanpa persaingan. Kewujudan syarikat lain perlu ada bagi memberi pilihan kepada rakyat. Nah, tuan-tuan, isu dia pada hari Mac 18, pada 18 Mac setelah berita itu keluar, Senator daripada Kelantan, Dr. Martina Wan Yusof berkata, janji PMX untuk air Kelantan bila nak tunai? Kerajaan Negeri Kelantan telah sekian lama menantikan peruntukan tambahan untuk mengatasi bekalan air sebanyak 500 juta yang telah diumumkan PMX. Senator Dr. Wan berkata telah mengumumkan perkara itu sebagai tambahan kepada 1.7 bilion yang telah disetujui untuk atasi masalah air bersih. Dr. Wan Martina mengumumkan perkara tersebut semasa mengambil bahagian berucap menjunjung titah di Parlimen. Dan pada itu, Perdana Menteri mengumumkan satu lagi jawatan kuasa khas telah ditubuhkan antara Kementerian Keuangan dan Negeri Kelantan. Bila agaknya kerajaan akan menganugerahkan peruntukan itu kepada Kelantan, saya juga mohon penjelasan akan keberkesanan jawatan kuasa ini dalam membantu menyelesaikan air di Kelantan soalnya. Sebab dalam jawatan kuasa ini ada juga orang Kelantan. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sejak 2021, sebenarnya kerajaan telah luluskan 521 juta kepada AKSB. Kerajaan menerusi Suruhanjaya, ini berita Januari 2022. Menerusi PAN telah meluluskan peruntukan perbelanjaan CAPEX sebanyak 521.2 juta kepada air Kelantan untuk tempoh operasi keempat dan tempoh operasi kelima iaitu 2021 sehingga 2024. Menteri Peralihan Tenaga Nasrullah Muhammad Nasir Akmal mengatakan permintaan air di Kelantan menunjukkan defisit sebanyak 61 juta liter sehari. Beliau berkata ia berikutan suasana situasi bekalan air di negeri Kelantan yang mempunyai 41 loji rawatan. 41 loji rawatan. Tetapi hanya menghasilkan 525.9 juta sedangkan permintaan adalah 587 juta liter per jam. SPAN menyarankan supaya AKSB menggunakan sistem rawatan air dan produk perkhidmatan bekalan air telah diluluskan oleh SPAN. Ini kerana sistem dan produk sedia ada itu telah terbukti berkesan serta diperakui, katanya. Terdahulu Akmal turut mengadakan lawatan kerja ke loji rawatan air Merbau Condong, Medan Telaga, dan di sini bertujuan memahami masalah bekalan air yang dihadapi Kelantan. Menurutnya, antara masalah air yang dikenal pasti ialah pembinaan dan pembaharuan aset bekalan air tidak seiring dengan pertumbuhan pembangunan sumber. Selain air tidak stabil dari segi kuantiti dan kualiti, tiada reserve margin menyebabkan masalah gangguan bekalan air atau tekanan air rendah yang serta kadar non-revenue water yang tinggi iaitu 53.7%. Air bocor 53%, tuan-tuan. So,
500 juta telah pun diberikan. Dengar diri 500 juta telah pun diberikan. Sebagaimana apa orang kata yang disebut oleh Perdana Menteri pada 18 Jun 2023 on top of 1.7 bilion. Bermakna selepas ini Kelantan akan menerima, di samping 500 bilion itu, Kelantan akan menerima 1.7 campur 500 juta, 2 bilion lebih untuk selesaikan masalah air ini, tuan-tuan. Tetapi dengan non-revenue water yang tinggi lebih 50%, kadar tidak ada negatif, simpanan air dia negatif. I'm not sure sama ada itu cukup atau tidak. Kenapa? Salah satunya sistem rawatan air yang dibuat oleh Kelantan ni, dia guna sistem yang salah. Tapi dia keep on giving it to the same people. Kenapa give it to the same people? Tuan-tuan faham lah. Kan, sebenarnya saya ada dokumen-dokumen itu, tapi apalah, biar orang Kelantan settlekan lah dokumen itu. Biar orang Kelantan settlekan. Jadi masalah air di Kelantan ni, tuan-tuan, walaupun dah naik tarif air kan, dia tak selesai. Kedah, Kelantan, sekarang Perlis pula tak ada air tau. Kemarau lah. Kemarau ni memburukkan lagi suasana, memburukkan lagi keadaan sekarang ini. Kemarau. Tapi kemarau ni boleh diatasi, negeri lain okey je. Sebab reserve air itu ada. Tapi itulah. Orang Kelantan suka macam ni kan. Jadi kita nak kata macam mana? Membangun bersama Islam. Tak dapat air tak apa, janji ada Islam. Tapi itulah, nak kekalkan kuasa ni, tuan-tuan, jadikan rakyat terus miskin tu je. Janji jadikan rakyat terus miskin, terus bodoh, sebab miskin ni equal to bodoh. Saya tak kata orang Kelantan ni bodoh, jangan salah faham. Supaya senang diperbodoh-bodohkan. Bukan rakyat Kelantan bodoh, tetapi senang nak diperbodoh-bodohkan. Perut yang lapar, mereka terpaksa cari orang yang sama. So dia buat cerita lah. Kalau BN memerintah, kafir lah kita. Kalau Pakatan Harapan memerintah, liberal lah kita. Habislah orang Kelantan, semua akan jadi Kristian. So dia jual benda tu. Air tak ada masalah. Air kat Sungai Kelantan tu banyak, boleh berenang kat situ. Siapa kata macam ni, tuan-tuan? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Alright? So udahlah nak diperbodoh-bodohkan. Bangkitlah wahai teman. Sekian daripada saya. InsyaAllah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.